الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، lebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kita ruang kebaikan, yang mana kebaikan dan ketaatan adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada perkara yang Allah berikan kepada orang mukmin dan orang kafir, dan ada perkara yang Allah berikan kepada orang mukmin sahaja. Dunia Allah berikan kepada orang mukmin dan orang kafir, tetapi akhirat Allah berikan kepada orang mukmin sahaja. Sebab itu ukuran seseorang itu pada sisi agama bukan diukur daripada sudut dunianya, tapi diukur pada sudut akhiratnya. Sekuat mana akhiratnya, setinggi itulah tempat dia pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada zaman sekarang, orang mengukur seseorang itu dengan dunianya. Bermakna anugerah yang Allah berikan kepada orang kafir dan orang mukmin telah menjadi ukuran yang sama. Tetapi apabila kita memandang kepada anugerah hanya pada orang mukmin itu, contohnya berkenaan dengan rezeki itu sendiri, berkenaan dengan rezeki dunia ini, Allah berikan kepada hamba-Nya yang Allah benci, dan Allah berikan kepada hamba-Nya yang Allah kasih. Cuma perbezaannya, ketika Allah mengkurniakan nikmat ke atas orang-orang kafir, maka diiringkan dengan nikmat itu istidraj. Ketika Allah kurniakan nikmatnya kepada orang mukmin, maka diiringkan dengan nikmat itu rahmah. Maka rahmah inilah di dalamnya adanya keberkatan. Sebab itu ulama jelaskan kepada kita, antara perkara untuk mendapat barakah ataupun keberkatan rezeki, perkara yang dianugerahkan kepada orang-orang terdahulu, sahabat, salafus saleh, ulama-ulama, mereka ini tidak pernah resah dan keluh kesah dalam masalah rezeki. Sebab itu perbezaan di antara orang mukmin dan orang munafik. Orang mukmin ini dengan rezeki ini dan dengan harta dunia ini, mereka berada dalam ketenangan. Berbeza dengan orang kafir dan orang nifak ini, orang munafik, mereka sentiasa keluh kesah dan gelisah dengan dunia, dengan harta dunia. Tetapi mereka tidak pernah keluh kesah dengan akhirat.
Malam ini saya nak bincang dengan tuan-tuan berkenaan dengan keberkatan rezeki itu. Bagaimana kita beroleh rezeki yang barakah sehinggakan hati kita tenang. Kenapa perlunya tenang? Ketika kita tenang dengan perkara yang menghalang kita untuk berbuat ta'abbud kepada Allah, yang disebut dalam kitab Minhajul Abidin, antara perkara yang menghalang seseorang itu nak melakukan ibadat pada awalnya: dunia, nafsu, syaitan dan makhluk. Ketika kita nak melakukan ibadah, nak jadi orang baik, kita nak buat baik, kita nak jadi orang baik, empat perkara ini akan menghalang kita. Salah satunya adalah dunia. Dan salah satunya, dunia ini perihalnya adalah perihal harta dan masalah rezeki itu. Ketika rezeki itu tidak barakah, kita akan rasa tak akan cukup, dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hari kita akan rasa gelisah, resah dan sentiasa memikirkan masalah perkara yang sama. Manusia ni dia akan fikirkan benda yang sama, tuan-tuan. Daripada dia muda sampailah dia telah berumur, perkara yang sama itu yang difikirkan setiap hari. Macam mana nak makan, macam mana nak itu, macam mana nak ini dan sebagainya. Padahal perkara yang kita fikirkan ini adalah perkara yang kita akan tinggalkan. Dan dunia ini hanya menjadi asbab untuk kita masuk syurga Allah. Tujuan dan keperluan berbeza, tuan-tuan. Keperluan dan tujuan berbeza. Apabila keperluan dijadikan tujuan, maka dia akan duduk pada tempat tipu daya yang disebutkan oleh Allah. Kerana dunia ni memang tempat tipu daya yang disebutkan oleh Allah, mata'ul ghurur itu. Tetapi apabila rezeki kita ini dalam keberkatan, maka kita boleh gunakan umur kita yang Allah bagi ni tak banyak, tuan-tuan. Tak macam umat terdahulu 900 tahun. Kita cuma Allah bagi 60 tahun, 70 tahun. Paling hebat kita ni yang Allah bagi 80 lebih. Kemudian kita akan balik bertemu dengan Allah. 80 tahun ini yang Allah bagi dekat kita, kita tidak gunakan seluruhnya untuk Allah. Kita ada sebahagiannya, separuh umurnya dia telah gunakan untuk keperluan dunia. Masa muda kita dulu, sebahagiannya kita tak dapat nak datang rumah Allah, tak dapat nak istiqamah untuk datang rumah Allah 5 waktu sehari semalam. Kita tak mampu nak duduk di dalam majlis ilmu. Tetapi setelah kita ini diberikan umur yang panjang oleh Allah, lalu dengan ihsan daripada Allah, hidayah dan taufik Allah, lalu Allah kurniakan kepada kita kebaikan, maka beruntunglah saat hujung umur kita ini di dalam kebaikan. Dan ada orang yang daripada mudanya sehingga hujung umurnya tak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan. Dan saya selalu berkata di dalam kuliah saya, ilmu ini tidak boleh memastikan kita boleh buat baik. Ilmu yang ada pada kita tidak boleh memastikan kita meninggalkan kejahatan. Walaupun kita tahu, maka tahu ini tidak boleh memastikan kita berbuat amal yang baik. Kalau tahu ini memastikan kita boleh buat amal baik, kita tahu amal ibadat adalah perkara yang baik dan perkara yang mengundang rahmat Allah. Saya bagi satu contoh, tuan-tuan.
Selepas semayang fardu maghrib, kita tahu semayang sunat ini adalah ibadat yang dikasihi oleh Allah. Sehingga Allah jelaskan kepada kita di dalam hadis qudsi. Tetapi siapa yang tahu dan diberi hidayah dan taufik Allah untuk melaksanakan solat sunat ba'diyah maghrib, walaupun kita tahu, contohnya solat malam, kita tahu yang ia perkara yang baik, yang sampai Nabi sebut kepada kita, salasatun faridatun alayya wa sunnatul lakum. Salah satunya yang Nabi nyatakan kepada kita adalah salatul fil laili, salat pada malam hari. Tetapi siapakah orang yang tahu yang boleh istiqamah setiap malam melaksanakan ibadat pada malam hari? Jika mana kita tidak diberikan hidayah dan taufik oleh Allah. Sebab itu Allah ajar kita di dalam Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita memang nak buat baik. Semua orang ada perasaan nak buat baik. Tetapi jika tidak ditolong oleh Allah, maka kita takkan dapat buat baik. Kita terlupa dengan satu zikir hauqalah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita terlupa, tuan-tuan. Yang kita sebut, yang kita zikirkan, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, tapi kita tidak mahu meminta kebaikan daripada Allah. Sebab itu Nabi ajar kita dengan satu doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kenapa? Tuan-tuan, segi akal kita, apakah Nabi lupa Allah? Nabi berdoa sedemikian, ya Allah, tolong aku atas ingat kepada Engkau, atas syukur kepada Engkau, dan berbuat sebaik-baik ibadat. Pada akal kita, berani tak kita mengatakan yang Nabi ni lalai dengan Allah? Tak berani, tuan-tuan. Kenapa Nabi baca doa ni? Nabi ajar kita. Nabi ajar kita supaya kita minta tolong Allah untuk ingat dia. Nabi ajar kita supaya minta tolong Allah, syukur atas nikmat dia. Nabi ajar kita supaya kita dapat buat sebaik-baik ibadat. Kerana apa, tuan-tuan, Nabi ajar kita? Sebab kitalah orang yang lalai, kitalah orang yang kufur nikmat, kitalah orang yang malas berbuat ibadat, walaupun kita tahu. Jika tahu boleh membuatkan kita jadi orang baik, sehingga sekarang kita masih berbuat maksiat. Saya selalu ulang benda sama, tuan-tuan. Sampai orang tanya saya, Ustaz ulang perkara yang sama. Saya akan ulang selagi mana kita boleh meninggalkan perkara tersebut, barulah saya akan berhenti cakap benda yang sama. Kita tahu mengumpat itu haram, tetapi kita tak mampu tinggalkan mengumpat. Walaupun Nabi pesan kepada kita, Allah pesan kepada kita, tapi kita tak mampu meninggalkan perkara tersebut. Walaupun kita tahu, rupanya kita terlupa. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebab itu, tuan-tuan, jika mana kita ini rasa yang kita mampu buat tanpa Allah, silap. Kita rasa bila kita ada ilmu, kita mampu buat tanpa dia. Bila kita ada harta, kita rasa kita mampu buat tanpa dia. Bila kita sihat, kita rasa kita mampu buat tanpa dia. Bila kita senang, kita rasa kita mampu buat tanpa dia. Kenapa saya cakap macam tu? Ketika mana
kita ini tidak tahu dulu apa perasaan kita, kita akan sentiasa berharap kepada Allah agar kita dikurniakan ilmu. Sebab itu orang yang menuntut ilmu, dia puasa, dia bangun malam, dia itu dan dia ini, selepas dia dapat ilmu, maka dia mula meninggalkan akan ibadat-ibadat yang dia buat semasa dia menuntut ilmu dulu. Sebab itu manusia ini dia akan lupa kepada Allah ketika dia senang dan ketika ia sihat. Nabi sebut kepada kita, manusia ini akan dekat dengan Allah dua keadaan. Satu, ketika dia sakit dia akan dekat dengan Allah. Dia mula dekat dengan Allah. Sebab apa? Dia nak minta sihat. Doktor boleh bagi ubat, tetapi doktor tak boleh bagi sihat. Ketika mana kita dekat lagi dengan Allah? Ketika kita susah. Waktu kita susah, kita dekat dengan Allah. Waktu kita senang, kita lupa dengan dia. Sebab itu, kita ini tuan-tuan, tidak akan sekali-kali boleh berpisah dengan Allah. Sekali-kali tidak boleh berpisah dengan Allah. Dan kita sentiasa mengharap rahmat Allah. Sebab itu, apabila kita mula rasa perkara yang tidak sepatutnya kita buat sebagai seorang hamba Allah, ketika itulah kita mula lalai dan mula jauh dengan Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, antara perkara yang menjadikan rezeki kita barakah, pertama kata ulama, iaitu minta ampun dengan Allah, yakni membanyakkan istighfar. Allah sebut dalam Al-Quran, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Allah kurniakan kepada kita rezeki yang hebat, nikmat yang hebat, apabila kita ini mula meminta ampun kepada Allah. Antara asbab rezeki itu tuan-tuan dihalang oleh Allah, rezeki yang tidak berkat, iaitu asbab dia dosa. Ustaz, saya tak buat dosa, Ustaz. Tuan-tuan, besar diri ni dosa. Ujub ni dosa. Ujub ni apa, tuan-tuan? Ujub ni rasa baik. Kita rasa kita baik daripada orang lain. Sebab itu Nabi ajar kita rendah diri. Nabi ajar kita tawaddu'. Kita ada ilmu, rendah diri. Sebab apa? Ilmu tak salah, tuan-tuan. Ketika perasaan kita berubah, masa kita bodoh, masa kita pandai. Bila rasa ini berubah, ketika itu salah. Masa kita miskin, masa kita kaya, harta tak salah. Tetapi bila kita berubah, tu salah. Masa kita bodoh, tuan-tuan, kita rendah diri. Kita tak berani ke depan. Kita anggap semua orang betul. Tapi bila Allah mula kurniakan kepada kita ilmu, kita mula cari salah orang. Kita terlupa salah kita. Padahal Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala sebut di dalam kitab Bidayatul Hidayah, ilmu yang manfaat, semakin dia banyak ilmu, semakin dia mengenal aib dirinya. Sebab itu tidak ada perintah suruh tengok aib orang. Kita disuruh tengok aib kita. Kita ni bukan orang saleh, tuan-tuan. Kita masih lagi adanya besar diri dengan Allah. Kita masih ada rasa baik. Kita masih ada rasa menunjukkan amal saleh kita supaya orang tengok.
Kalau kita buat baik, orang tak tengok, kita rasa kecewa. Kita masih lagi hubbud dunia, kita masih lagi tamak, kita masih lagi hasad. Banyak perkara yang masih belum kita selesai. Maksiat zahir, alhamdulillah. Tetapi maksiat yang batin bersarang dalam hati kita, tuan-tuan. Kita rasa kita dah ahli syurga. Mana mungkin ahli syurga yang tak dekat dengan Allah? Siapa orang yang dekat dengan Allah? Ketika dia jauh, dia rasa sakit, tuan-tuan. Apa perasaan kita bila kita tak dapat bertakarub dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? 2 hari lepas, tuan-tuan, saya berkuliah di Masjid Tanah Merah. Saya sebut dengan jamaah di sana, masih ingat tak almarhum Tuan Guru Ni Aziz kita menangis sebab seumur hidupnya tinggal semayang malam 3 hari. Ini tanda orang dekat, tuan-tuan. Kita 3 hari ke 30 tahun, tuan-tuan? Apa rasa kita? Pernah tak kita menangis sebab kita dah tinggal semayang malam 30 tahun? Pernah tak kita menangis sebab kita dah tinggal semayang malam 40 tahun? Bagaimana kita boleh kata kita orang yang dekat dengan Allah? Kerana tatkala kita jauh dengan Allah, hati kita tak sakit. Ketika kita jauh dengan Allah, hati kita tak rasa apa-apa. Bagaimana kita boleh kata yang kita ini hamba yang hampir dengan Allah? Sebab Allah sebut di dalam hadis qudsi, jalan nak hampir dengan Allah adalah dengan melakukan ibadat yang sunat. Kita melakukan ibadat yang wajib disebabkan wajib. Kita salat maghrib sebab wajib. Kalau tak semayang, masuk neraka. Tatkala selepas semayang sunat maghrib, kita tak mampu nak bangun lagi angkat tangan dengan Allah, sebab pegangan kita sunat. Tetapi yang sunat inilah jalan kita mendapat kasih sayang Allah. Ketika kita banyak melakukan amal yang sunat, ketika kita mula berkehendak kepada Allah, kita meminta kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, lalu Allah segerakan akan permintaan kita. Sebab itu kenapa kita rasa bila kita minta lambat, bila kita berdoa lambat? Sebab kita jauh. Itu orang dekat dengan orang jauh ni beza, tuan-tuan. Orang dekat dengan orang jauh beza. Bila kita dekat, maka Allah akan segerakan hajat kita, permintaan kita. Sebab itu kalau doa kita nak disegerakan oleh Allah untuk dikabulkan, hampirlah dengan dia. Zaman ni dah akhir. Saya selalu sebut tentang zaman yang akhir. Walaupun Allah tunjukkan kepada kita banyak tanda-tanda akhir zaman, tapi kita tetap tak berubah. Daripada tak semayang sunat, tetap tak semayang sunat. Daripada tak bangun malam, tetap tak bangun malam. Daripada tidak berzikir, tetap tidak berzikir. Apa faedahnya tanda yang didatangkan oleh Allah? Apa faedah, tuan-tuan? Rupanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menzahirkan akan tanda-tanda ini, menunjukkan kebesaran Allah, hati kita tak rasa apa-apa, mata kita tidak boleh melihat tentang apa yang telah dizahirkan oleh Allah. Kita takut hati kita mula keras, tuan-tuan. Ustaz, saya salat, mana mungkin keras, Ustaz? Abdullah bin Ubay salat, tuan-tuan. Abdullah bin Ubay di belakang Rasul, tetapi hatinya dimatikan oleh Allah. Sebab itu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akthar min al-istighfar ja'ala Allahu lahu min kulli hammin farajan
wa min kulli dikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Apa kata Nabi? Barang siapa yang memperbanyakkan daripada istighfar, Allah menjadikan tiap-tiap kesusahan ada kelonggaran, kemudahan, dan tiap-tiap kesempitan ada jalan, kata Rasul, ada jalan keluar. Dan Allah akan mengkurniakan kepadanya rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Tuan-tuan, kita tanya diri kita, hari ini kita istighfar berapa kali? Baik, berani tak kita kata kita tak ada dosa? Berani tak tuan-tuan kita cakap kita tak ada dosa? Kalau lepas semayang 3 kali, 5 kali semayang baru 15 kali tuan-tuan. Nabi bagi tahu kita, Nabi kata, setiap hari aku beristighfar sehari semalam 70 kali. Ada satu riwayat yang lain 100 kali. Tuan-tuan, malu tak kita dengan Allah? Malu tak kita dengan Nabi? Insan yang tak ada dosa 100 kali, kita 15 kali. Apakah kita nak tunjuk dengan Nabi, ya Rasulullah, aku lebih bagus dari engkau? Apakah kita nak tunjuk dengan Sayyidina Rasul, ya Rasulullah, aku lebih tak ada dosa daripada engkau? Sebab aku 15 kali aja. Engkau insan yang dimaksumkan oleh Allah 100 kali. Pada riwayat yang lain 70 kali. Tuan-tuan, tidakkah kita rasa malu dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebab itu, cinta kita tak terbalas. Berapa kali kita pergi Madinah, berapa kali kita dapat jumpa Nabi. Cinta kita tak terbalas. Sebab kita rasa kita lebih bagus. Tuan-tuan, Allah dan Rasul benci kepada orang yang sombong. Kenapa? Sebab sampai Nabi pesan dekat kita, tidak akan masuk syurga orang yang di dalam hatinya walaupun sebesar zarrah ada kesombongan. Nabi yang maksum ini tuan-tuan, istighfar sehari semalam 100 kali. Kita yang dosanya banyak, Masya Allah, 3 kali 15 kali. Malu kita dengan Nabi tuan-tuan. Malu sungguh kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak hidup kita berkat, rezeki kita berkat, tuan-tuan, mulai malam ni saya dan tuan-tuan berubah. Bagaimana kita nak berubah? Banyakkan istighfar tuan-tuan. Guru saya pesan, paling kurang satu hari 500 kali. Sekurang-kurangnya, kata Syekh kami, 500 kali, kata dia. Itu sekurang-kurang. Tetapi jika kamu tidak boleh melakukan istighfar, menandakan kesombongan di dalam hati kamu, yang kamu rasa kamu orang baik. Tuan-tuan kena ingat, Nabi sebut kepada kita, tidak akan masuk sekali-kali orang yang sombong ini dalam syurga Allah. Tuan-tuan, disebabkan kesombongan kita, kita terhalang untuk masuk jannah Allah. Saya minta diri saya minta tuan-tuan, kita berubah daripada sekarang. Kerana tanda kiamat telah diwujudkan, telah dizahirkan oleh Allah. Kita tengok apa yang berlaku sekarang tuan-tuan, menakutkan kita. Kedua, jika rezeki kita nak berkat, sayanglah Allah, jangan sayang harta dunia. Mana jalannya? Sedekah. Kita tanya diri kita,
Hari ini kita dah sedekah belum? Allah sebut dalam Quran, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur razikin." Apa kata Allah? Dan semua yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya, dan Allah lah sebaik-baik zat yang memberi rezeki. Kita tanya diri kita, hari ini dah sedekah belum? Kita tanya tuan-tuan. Kita kena tanya diri kita, saya tak sedekah Ustaz. Kita tanya, dalam sebulan berapa banyak harta kita yang telah kita pulangkan kepada Allah. Tuan-tuan, harta yang kita sayang ni akan jadi hak waris. Mana harta yang kita telah Allah kembalikan kepada Allah, baru jadi hak kita. Yang kita sayang ni, yang kita peluk ni, besok kita mati, 1 sen pun waris tak bagi dekat kita. Dia tak bagi kita, tuan-tuan. Yang kita sayang-sayang, Allah bagi kita umur, bermakna Allah bagi kita peluang. Apa yang Allah beri kepada kita, biar jadi asbab kita masuk syurga. Allah bagi kita harta, jadi asbab kita masuk syurga. Allah tak suruh kita peluk, tuan-tuan. Allah tak suruh kita sayang, tuan-tuan. Allah kurniakan kepada kita agar ia menjadi asbab kita masuk syurga Allah. Allah bagi sihat, biar sihat ini menjadi asbab kita masuk syurga Allah. Allah bagi kita lisan, mulut, agar mulut ini menjadi asbab kita masuk syurga Allah. Allah bagi kita tangan, biar tangan ini menjadi asbab kita masuk syurga Allah. Allah bagi kita mata, biar mata ini menjadi asbab kita masuk syurga Allah. Sebab besok Allah akan tanya, mata kamu buat apa? Dalam dunia, tuan-tuan, kita boleh bagi alasan. Kenapa tak boleh pergi masjid? Sibuk. Kalau kawan-kawan tanya. Tapi boleh tak kita jawab besok, bila Allah tanya kepada kita, kenapa kita tak boleh baca Quran? Saya sibuk, ya Allah. Boleh agak-agak, tuan-tuan? Aku berikan kamu 2 mata dan aku tak butakan pun mata kamu. Tapi kita tak gunakan untuk baca Quran. Ada orang yang sebulan tak tengok Quran, tuan-tuan. Lepas itu kita kena tanya, berapa lamakah kita tidak memegang mushaf Al-Quran? Berapa lamakah mushaf Al-Quran yang berada di dinding-dinding almari ini tidak dipegang oleh manusia? Berapa lama? Tuan-tuan, kalau bolehlah dia bercakap, dia akan cakap dengan kita, peganglah aku, ambillah aku. Kalau dia boleh cakap, tuan-tuan. Tapi dia tak boleh cakap. Berapa lama dah, tuan-tuan, kita tak pegang Al-Quran? Ingat zaman kecil kita dulu, tiap-tiap hari kita pegang Quran, tiap-tiap hari kita junjung Al-Quran, tiap-tiap hari kita cium Al-Quran. Tetapi setelah ada handphone di tangan-tangan kita, kita lupakan Al-Quran. Benar kata Nabi, hampir kiamat Nabi kata, la yatruku minal Islam illa ismuhu. Tidak tinggal daripada orang Islam itu nama sahaja. Wala Allah, wala yatruku minal Quran illa rasmuhu. Tidak tinggal daripada Quran resamnya sahaja. Sebab itu, apa kata Allah dalam hadis qudsi? Qala Allah, unfik alik. Infaklah kamu, maka aku akan infak kepada kamu. Orang yang suka sedekah, tuan-tuan, takkan rugi. Orang yang suka sedekah takkan rugi.
Sebab itu setiap hari Rasulullah bertanya kepada sahabat setiap lepas subuh. Rasulullah tanya, siapa yang telah bersedekah? Sahabat angkat tangan, saya. Ada yang telah bersedekah sebelum daripada datang solat subuh, tuan-tuan. Hebatnya sahabat. Sebab apa? Sebab mereka tahu dengan jalan mereka ini menginfakkan harta mereka pada jalan Allah, hidupnya berkat, badannya sihat, masalahnya selesai, rezekinya bertambah berkat. Tetapi sebabkan kita terlalu sayang dengan harta ini. Setiap masjid, tuan-tuan, saya selalu bercakap, kalaulah kita ni diberi hidayah oleh Allah, kita akan cari peluang baik dengan jalan harta. Macam mana, tuan-tuan? Masjid nak bayar duit api, nak bayar duit air. Apa salahnya, tuan-tuan, kita keluarkan duit kita bayar duit api masjid? Masjid ini rumah Allah. Apakah aku tak sayang Allah? Macam mana kita nak tunjuk sayang Allah? Kita sayanglah rumahnya, tuan-tuan. Tak banyak pun. Duit api masjid 300 bulan, tuan-tuan. Tak payah orang usung tabung pada kita. Kita tahu harta yang ada pada aku adalah pemberian Allah. Kalau Allah tak bagi aku harta, aku takkan ada harta. Ini hakikatnya. Harta ini anugerah dan bukan milik kita secara mutlak. Mana masa orang usung jenazah kita bawa duit ke, tuan-tuan? Masa orang usung jenazah kita bawa tanah tak? Masa orang usung jenazah kita bawa rumah tak? Kita banyak tanah. Kadang-kadang seorang ada 10 hektar, 15 hektar. Allah tunjuk kepada kita, walaupun masa hidupnya kau tanah banyak, tetapi mati kau akan kembali kepada seorang yang fakir, tompang tanah orang. Kita tompang tanah wakaf, tuan-tuan. Tetapi iktibar yang Allah bagi kepada kita, pengajaran yang Allah bagi kepada kita, langsung tak memberi kesan kepada kita. Itu, tuan-tuan, ada peluang ini. Jangan tunggu, tuan-tuan, orang buka madrasah. Jangan tunggu, tuan-tuan, orang minta. Kalau kita boleh jaga rumah Allah, tuan-tuan, orang hebat. Tak mau ke, tuan-tuan, orang yang menerangkan rumah Allah, besok ketika ia balik di alam barzah, kubur dia terang? Tak mau ke ambil peluang ini, tuan-tuan? Kita terangkan rumah Allah, kita bayar bil elektrik di masjid-masjid ini, tuan-tuan, khususnya masjid di qaryah kita. Kita harap, ya Allah, aku sembahyang malas, baca Quran malas, aku zikir malas. Aku nak baca Quran. Nabi bagi tahu orang yang rajin baca Quran, kuburnya terang, ya Allah. Tapi aku malas baca Quran. Aku cuma rajin baca WhatsApp aja, ya Allah. Apa salah? Ada jalan lain. Terangkan rumah Allah. Masjid dah tak payah, dah tak perlu bayar bil api, tuan-tuan. Dah tak payah fikir, kerana ada orang yang seronok untuk terangkan kuburnya. Tetapi kalaulah peluang ini diberikan kepada kita, tetapi kita tak ambil peluang ini, maka kita masuk dalam golongan yang disebut oleh Allah, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Silakanlah orang yang sibuk cari dunia, kemuliaan dunia, sampailah saat dia mati, dia pun tak sedar dia mati. Kita tak boleh ulang umur kita, tuan-tuan. Kita akan terus ke depan.
Bila kita akan berhenti, wallahu alam. Tapi kita akan terus jalan sampai titik noktah kita. Di mana titik noktah kita? Maut. Ketiga, kalau kita nak rezeki kita berkat, hidup kita berkat, hubungkan silaturahim. Ini apa yang Nabi sebut, man sarrahu ay yubsata lahu fi rizqihi an yunsha'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang senang jika dibentangkan rezeki kepadanya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah menyambungkan silaturahim. Kalau kita nak umur berkat, rezeki kita berkat, sambungkan silaturahim. Kita tanya diri kita, tuan-tuan, mana silaturahim yang putus? Oh, aku dah putuskan silaturahim dengan abang aku. Aku dah putuskan silaturahim dengan kakak aku. Aku dah putuskan silaturahim dengan adik aku. Allah pesan dekat kita, rahim itu daripada sifatku. Siapa yang memutuskan silaturahim, dia telah memutuskan hubungannya dengan aku, kata Allah. Tuan-tuan, zahirnya kita putuskan silaturahim dengan kakak. Hakikatnya kita telah memutuskan hubungan kita dengan Allah. Sebab itu, kalau kita mahu umur kita barakah, rezeki kita barakah, hubungkan silah. Hubungkan silah. Sebab itu, tatkala Nabi hijrah, tuan-tuan, sampai saja Nabi kat Madinah, Nabi pesan dengan sahabat 4 perkara. Pertama, sebarkan salam. Kedua, hubungkan silaturahim. Ketiga, bagi orang makan. Keempat, sembahyang malam. Dalam hadis ni, tuan-tuan, 3 Nabi arahkan supaya kuatkan hablum minan nas. 1, hablum minallah. Sebab apa? Sebab nak bagi salam susah, tuan-tuan. Betul, tuan-tuan, kita sekarang dah susah bagi salam. Saya tengok diri saya, tuan-tuan tengok diri tuan-tuan. Hari ini, berapa kali kita bagi salam dengan saudara Islam itu? Kita tanya diri kita, tuan-tuan, kenapa Nabi pesan? Sebab makin lama benda ni sangkat akan hilang. Kedua, dah ramai orang putuskan silaturahim. Ketiga, orang dah tak banyak nak bagi orang makan. Sebab apa? Sebab rezeki mula tidak berkat, dia rasa tak cukup. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, jika rezeki kita nak berkat, hidup kita nak berkat, Nabi kata apa? Muliakan tetamu. Kita kena tanya, tuan-tuan, rumah kita berapa lama tetamu tak datang? Kita kena tanya. Kita kena ingat zaman kita masa kecil-kecil dulu, rumah kita selalu orang datang. Sekarang rumah kita orang tak datang. Kita kena ingat hadis ni. Nabi kata, antara rumah yang tidak ada rahmat Allah, 1, rumah yang ada membeli anjing. 2, rumah yang ada patung di dalamnya. 3, rumah yang tetamu tidak hadir di rumahnya. Kita kena tanya, berapa lama dah tetamu tak datang rumah kita? Berapa lama dah tetamu tak datang rumah kita? Rumah kita tak ada rahmat, tuan-tuan.
Jangan jadikan rumah kita macam kubur. Nabi larang, tuan-tuan, la taj'alu buyutakum qal qabr. Jangan jadikan rumah kamu, kata Nabi, seperti mana kubur. Tuan-tuan, saya muhasabah, tuan-tuan muhasabah. Sebab apa, tuan-tuan? Kita perlukan tetamu. Kerana Nabi nyatakan kepada kita, ad-dhaifu ya'ti birizqihi wa yartahilu bidhunubil qawm yumahhisu anhum dhunubahum. Tetamu datang, kata Nabi, dengan rezekinya dan pergi dengan dosa tuan rumah, dan ia membersihkan dosa tuan rumah. Kenapa selalu kita tanya, kenapa rumah aku ada masalah? Rupanya tak ada rahmat. Tuan-tuan, jemputlah rahmat Allah. Tak rugi pun, tuan-tuan. Sebab Nabi yakinkan kita, semakin kerap tetamu datang ke rumah kita, semakin banyak rezeki isi rumah tersebut. Itu jangan kita menolak akan perkara yang telah ditawarkan oleh Allah kepada kita, iaitu apabila tetamu ini datang kepada kita, datang rumah kita, datang ziarah kita, rezeki kita mula barakah, dosa kita mula kurang. Kemudian macam mana nak dapat rezeki yang barakah, hidup yang barakah? Jadilah orang jujur dan amanah. Kita jujur dengan Allah, amanah dengan Allah, jujur dengan makhluk, amanah dengan makhluk. Tuan-tuan, benda ni amanah, ilmu ni amanah, tubuh badan ni amanah, harta ni amanah, sihat ni amanah, isteri amanah, anak-anak amanah. Jadi orang amanah. Nabi pesan dekat kita, al-amanatu tajlibur rizqa wal khiyanatu tajlibul faqra. Amanah itu menarik rezeki, khianat itu menarik kefakiran. Allah bagi kita, tuan-tuan, nikmat demi nikmat. Apa kita buat? Saya satu hari, tuan-tuan, saya kuliah di ada satu kawasan. Saya pesan, kadang-kadang kita ni semayang, tapi bila bab amanah ni kita gagal. Kita ada kebun, kadang-kadang kita dapat baja, tuan-tuan. Sepatut kita dapat 4 beg, tapi kita boleh dapat 8 beg. Macam mana ya, tuan-tuan? Agak-agak yang 4 beg lagi, yang lebih ni, berdosa ke tidak? Kita dah tak amanah. Macam juga musim korban, sepatut dapat satu, sini panggil beg plastik ke jabi, tuan-tuan. Macam mana boleh bawa balik dua beg, tuan-tuan? Berapa tahun dah kita buat kerja tu? Nabi pesan kat kita, orang yang makan dengan makanan yang haram, amalnya tak diterima Allah. Semayanglah dia, puasa sunatlah dia, tapi dia dah makan benda haram. Masalah pengagihan daging korban sampai sekarang tak selesai. Siapa yang khianat ni? Orang semayang. Siapa yang khianat ni? Orang pergi umrah. Siapa yang khianat ni? Bukan orang kaki karaoke, tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau dengan sekati daging kita gagal, agak-agak nanti kalau Dajjal keluar, boleh berjaya tak, tuan-tuan? Tuan-tuan,
yang khianat dengan daging korban ini yang baca surah Al-Kahfi. Memang Nabi janji, siapa yang membaca surah Al-Kahfi selamat daripada fitnah dan, tapi yang baca ni hubbud dunia. Yang baca ni tidak amanah, khianat. Yang baca ni sombong dengan perintah Allah. Walaupun Allah kata haram, Nabi kata haram, tak apa, haram pun haram. Janji boleh daging segar lebih sikit pada orang lain. Tuan-tuan, dalam bab buyuk, jual beli, ijab qabul ni wajib ke sunat? Syarat sah jual beli mesti ada ijab qabul. Berapa lama dah kita beli barang makanan tanpa ijab qabul? Berapa lama dah kita beli pakaian tanpa ijab qabul? Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tahu tuan-tuan, kita beli beras dah tak ada ijab qabul. Sekali beli 300, 400 ni, bekalan 2 minggu ni, bekalan sebulan ni. Agak-agak makanan ni halal tak untuk kita? Jika tak halal, semayang kita Allah terima tak? Puasa Senin Khamis kita Allah terima tak? Sebab Nabi kata, orang yang makan daripada hasil yang haram, ibadatnya ditolak oleh Allah. Ini nak kena tengok tuan-tuan. Bukan sekadar makan daripada makan ayam dari sembelihan orang Islam. Selesai Ustaz, sebab ayam ni orang Islam sembelih. Walaupun orang Islam yang sembelih, ayam ni halal, tapi pembelian yang tidak sah pada syarak, ayam yang halal jadi haram. Tuan-tuan, saya sambung sikit lagi boleh? Ke tuan-tuan nak berhenti dah? Keenam, kalau kita nak berkat pada rezeki, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Rasa takut kita dengan Allah. Ini janji Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa, Allah bagi jalan kelepasan, Allah selamatkan dia daripada segala perkara yang menyusahkan dia. Dalam tafsir disebut makhraja ini bukan sekadar dunia, lepas dunia akhirat. Orang yang takut dengan Allah, Allah akan bagi kelepasan dunia akhirat. Tuan-tuan, dunia boleh lepas, akhirat tak lepas. Kita boleh lepas tuan-tuan, kita tidak jual, akad jual beli, dalam pembelian tak ada siapa tahu, tapi Allah tahu. Di sana kita akan dihisap satu. Kena ingat tuan-tuan, banyak benda ni tuan-tuan. Ingat, antara yang menjadikan kita terhalang masuk syurga, hutang. Kita cek tuan-tuan, kita ada hutang tak? Ada tak hutang dengan kawan-kawan masa kecil dulu? Yang paling kita takut, hutang yang kita dah lupa. Sebab Nabi kata, orang yang ada hutang, dia tak boleh masuk syurga. Dia tergantung-gantung. Sehinggalah orang yang kita melunaskan akan hutang orang yang kita hutang. Tuan-tuan, kat sana tak boleh bayar dengan duit. Kat sana kena bayar dengan amal soleh.
Tapi kalau amal soleh tak ada macam mana, tuan-tuan? Amal soleh tak ada. Semayang sunat tak ada, baca Quran tak ada, zikrullah sikit. Sikit sangat zikir kita. Sikit, tuan-tuan, kita punya zikrullah sikit. Masa dah tak banyak. Tuan-tuan tak perasan ke? Sekarang dah bulan 9, 10, 11, 12, 3 bulan lagi kita akan duduk tahun baru 2023. 1, 2, 3 Ramadan. Cepat ni, tuan-tuan. Dan sekarang Jumaat dengan Jumaat yang akan datang sekejap. Kenapa boleh jadi sekejap? Nabi pesan, jika setahun dah macam sebulan, Nabi kata sebulan macam seminggu, seminggu macam sehari, sehari macam percikan api. Nabi kata tanda hampir kiamat. Banyak dah tanda, tuan-tuan, Allah bagi kepada kita. Salah satunya padang pasir dah subuh. Tuan-tuan tengok Abu Dhabi macam mana. Ini tanda kiamat ni, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok Madinah macam mana. Tuan-tuan tengok Mekah sekarang macam mana. Perubahan yang ketara, tuan-tuan. Antara yang Nabi sebut tanda kiamat, bangunan-bangunan lebih tinggi daripada kubah masjid. Di Mekah, tuan-tuan, di Madinah, mana cari bangunan yang tak melebihi kubah masjid? Sebelum ni tak ada, tuan-tuan. Saya berani bercakap sebab saya tahun 90-an saya dah ada kat sana. Masa tu bangunan hotel semua rendah. Sekarang semua hotel-hotel, bangunan-bangunan telah melebihi kubah masjid. Sama ada Masjidil Haram ataupun Masjidun Nabawi. Maka tanda hampir kiamah ini mula dah. Satu. Tapi kita tak ada rasa apa-apa dalam diri kita. Yang ni yang kita takut. Dalam pada kita lalai, kita tak kumpulkan istighfar, kita tak kumpulkan ibadat sunat, tiba-tiba kita mati dalam keadaan amal saleh kita orang lain minta. Mana amal saleh kita orang lain minta? Kita tak berhenti kata orang, tak berhenti dengar keburukan orang, tak berhenti buka aib orang. Orang minta amal saleh kita. Ini yang kita takut. Sebab hati kita balik miskin, tuan-tuan. Yang ni kita tak nak. Kemudian apa kata ulama? Orang yang nak rezekinya berkat, yakin kita dengan Allah, sehingga kan kita boleh bersandar dengan Allah, yakni tawakal. Allah sebut dalam Quran, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang percayakan Allah, yakin dengan Allah, lalu bersandar dengan Allah, Allah cukupkan urusan. Kadang-kadang kita tak percaya, tuan-tuan, buat tawakal ni. Saya pun tengah belajar, tuan-tuan. Saya pun tengah belajar tawakal ni. Cakap boleh, tuan-tuan, tapi nak buat belum tentu boleh. Saya pun tengah belajar. Kalau saya tak boleh buat, saya tak boleh cakap. Besok Allah tanya saya, kamu pandai cakap, kamu buat tak? Saya pun tengah belajar, tuan-tuan. Belajar, gagal, buat lagi, gagal lagi, buat lagi, gagal lagi. Allah tak tengok gagal kita. Allah tengok kita nak buat tak? Sungguh-sungguh buat tak?
Tu saya belajar tentang. Saya ada madrasah, 3 madrasah. 2 madrasah di Selangor, 1 madrasah di Kuala Terengganu. Tengah dalam pembinaan ni. Sekarang tengah buat surau. Tak besar tuan-tuan, 11,000 kaki persegi surau. Orang kata saya gila. Ustaz Rizam gila dia. Dia tanya kenapa gila. Saya buat madrasah tuan-tuan, saya tak minta yuran. Yuran makan tak ada, yuran api tak ada, 1 yuran pun tak ada. Jangan tuan-tuan pula nanti balik kata saya gila. Tapi madrasah kita perlukan sebulan 60,000 tuan-tuan. Tuan-tuan jangan kata saya gila tau. Sekolah saya baru lagi. Satu sekolah umur dia 40, satu sekolah lagi umur dia 24 tahun. Daripada mula buka sampai sekarang, janji Allah betul. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. Siapa yang percaya ke Allah, bersandar terus dekat Allah, yakin dengan Allah, Allah cukupkan segala keperluannya. Tuan-tuan, 40 tahun Allah cukupkan tuan-tuan. Takkan saya tak nak percaya lagi. Madrasah saya tuan-tuan, api air sebulan 10,000. Sebab dia main dengan budak-budak tuan-tuan. Air main dengan budak-budak. Kalau orang tua dia tak jadi 10,000, dia main mandi sikit je. Dia budak-budak tuan-tuan. Alhamdulillah, kami tak ada hutang, tak ada tunggakan bil. Allah tunjukkan supaya kita ni percaya. Kalau engkau bertakwa kepada Allah, Allah kata, Allah berikan kepada engkau rezeki yang tak tahu dari mana. Jangan tengok rezeki tuan-tuan, tengok takwa. Tengok takwa. Maka tanda peningkatan takwa kita, maka lihat kepada min haitsu la yahtasib. Tengok takwa dulu. Sebab Allah bagi tanda. Sebanyak mana takwa engkau, maka tandanya mana? Makhraja. Jangan tengok makhraja, tetapi ukurlah pada takwa. Kita tengok, kita ni takut macam mana? Itu yang kena tanya. Malam ni saya tak ceritalah pasal takut tuan-tuan, sebab dah 8.40 ni. Sebab masjid tuan-tuan sejuk sangat. Saya nak terbuang air ni. Baik. Yang ke-8, selalulah baik sangka dengan Allah. Selalu baik sangka dengan Allah. Tuan-tuan, sebenarnya Allah tak pernah tinggalkan kita pun. Kita yang selalu tinggalkan dia. Allah tak pernah tinggalkan kita tuan-tuan. Berita Allah sebut dalam hadis Qudsi, aku dekat dengan hamba-Ku lebih dekat daripada urat leher. Cuma kita tak nak dekat dengan dia. Kita lari. Bila masa kita nak Allah Ta'ala, bila kita tengah susah, baru kita cari dia. Bila masa kita nak Allah, bila kita ada hajat, baru cari dia. Bila Allah dah sampaikan hajat kita, kita lupa dia. Lepas itu kita kena tanya, dalam sehari semalam ni, daripada bangun tidur pagi tadi sampai sekarang, berapa kali kita rasa kita berhajat dengan Allah? Berapa kali kita rasa? Kenapa Ustaz? Masa kita susah, kenapa hari-hari kita berhajat?
Setiap masa kita berhajat, selesailah masalah aku. Mudah-mudahan Allah hantarlah bantuan dia. Kenapa dalam satu hari ini kita tak rasa sangat berhajat dengan Allah? Sebab kita sihat, sebab kita cukup makan, sebab kita dah ada duit. Tuan-tuan, Allah tak pernah tinggalkan kita. Tetapi kita selalu cari peluang untuk tinggalkan Allah. Kita tak boleh tuan-tuan hidup tanpa dia, kerana dialah pemilik kita. Kita tak boleh hidup tanpa dia, kerana dialah pentadbir kita. Allah didik kita dalam salat, Alhamdulillahirabbil alamin. Pentadbir, sebaik-baik pentadbir Allah. Lepas itu kita puji dia, Alhamdulillah. Sebab dia takbir yang paling baik, pentadbir yang paling baik, pengurus yang paling baik. Kenapa tuan-tuan? Dialah yang paling baik. Baik. Kita ni kan malas istighfar, malas minta ampun. Baiknya Allah, Allah bagi kita sakit. Kenapa Ustaz baik sakit? Sebab sakit Nabi kata Allah ampunkan 100 dosa dan Allah kurniakan 100 rahmat padanya setiap hari. Baik Allah. Sebab kita malas istighfar. Lagi malas kita istighfar, mula-mula dia bagi kita kencing manis, tuan-tuan. Kita malas lagi, dia tambah lagi darah tinggi. Kita malas lagi, dia bagi kita jantung. Kalau kita lupa yang sakit ni adalah kifarah dosa, kita masih lagi rasa kita orang baik, silap. Sebab Nabi kata sakit kifarah dosa. Baik Allah, sebab Allah nak kita balik bertemu dia dengan Allah dalam keadaan kita kembali kepada asal. Asal kita datang dulu bersih, satu dosa tak ada. Lepas itu kalau kita dengar budak-budak yang belum akil balik meninggal, kita kata apa? Ahli syar. Kita hak dah terlebih balik ni kalau meninggal, ada tak orang kata ahli syurga? Tak tahu lagi. Lepas itu terima kasih dengan Allah. Ya Allah, terima kasih sebab mulut aku malas nak istighfar. Kau bagi aku sakit sikit. Sikit je tuan-tuan. Kita sakit kencing manis, boleh makan gula lagi tak? Boleh. Kita sakit darah tinggi, tapi boleh makan kambing lagi tak? Boleh. Tapi tak boleh banyak macam dulu. Tapi tetap boleh Allah Ta'ala tak zalimkan kita, tuan-tuan. Tapi kita terlupa tentang rahmatnya. Sebab itu, tuan-tuan, kembalilah kepada Allah. Untuk akhir kuliah saya, tuan-tuan, saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah berkatkan majlis kita dan jadi ilmu, jadikan majlis ini ada manfaat, tuan-tuan. Dan saya minta maaf sebab saya bukan orang pandai. Saya tak macam ustaz-ustaz lain. Mereka orang alim dan saya cuma boleh bercakap sekadar orang tak pandai. Ini saja yang saya mampu, tuan-tuan, untuk saya kongsikan dengan tuan-tuan. Jadi sebelum saya tutup, saya mohonlah yang pertama, tuan-tuan tolong doakan saya dan keluarga, mudah-mudahan kami jadi orang baik. Itu saja. Saya minta tuan-tuan doakan saya, keluarga saya, isteri dan anak-anak, kami dapat jadi orang baik. Sebab apa, tuan-tuan? Bila kita jadi orang baik, Allah akan bagi benda-benda baik pada kita. Kita jangan lupa doa sembahyang sunat duha. Allahumma atini ma ataita bihi ibadakas salihin. Ya Allah, apa yang kau telah bagi ke orang soleh, kau bagi ke aku.
Ya. Orang soleh dapat banyak benda kita tak dapat, tuan-tuan. Orang soleh dapat Lailatul Qadar, kita tak pernah dapat. Kita dapatlah pahala Lailatul Qadar 83 tahun. Lepas Allah bagi 83 tahun, kita pun mengumpat, habis. Tapi kita tak dapat yang Allah sebut dalam surah Al-Qadr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Umur kita dah 70, sekalipun kita tak pernah jumpa Lailatul Qadar. Bila kita baca kitab Imam Syafi'i, A'immatul Arba', Hambali, Maliki, Hanafi, semua jumpa Lailatul Qadar. Sahabat jumpa Lailatul Qadar. Sayyidina Rasul jangan petikai. Salafus Saleh, Imam Ghazali. Kita semua hidup sekali pun Allah tak pernah bagi. Kita kena tanya, kenapa ya Allah? Kenapa kau tak bagi aku? Aku ni tak baik lagi ke? Sebab orang-orang baik yang terdahulu semua kau bagi benda baik. Ya Allah, apakah aku ni masih tidak baik? Nanti kita kena tanya. Kita memang puasa, tuan-tuan, tapi kita tak boleh la'allakum tattaqun. Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa dapat, tattaqun tak dapat. Nanti selalu kita nanya, alah tuan-tuan, besok mati tak bawa apa pun. Ini yang kita nak bawa. Ini hakikatnya. So kita mati, semua orang lari. Isteri kita lari, anak kita lari, semua orang lari. Kawan-kawan baik kita ni lari. Kawan-kawan sama-sama yang bersembang dengan kita lari, tuan-tuan. Dia tak duduk dengan kita. Dia tak pergi tengok pun kubur kita, tuan-tuan. Oh, ni kawan karib saya, sahabat baik. Hari tu je dia pergi. Masa kita disimpan, masa kita mati, hari tu dia pergi. Lepas tu dia tak tengok kita, tuan-tuan. Dia biarkan kita. Baik macam mana, dia tak bagi kita Fatihah, tuan-tuan. Baik macam mana dengan kita, dia tak nak doakan kita. Dia doakan kita masa bila? Masa semayang-mayang. Allahumma warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Lepas tu dia tak nak doakan kita langsung. Yang kedua, tuan-tuan tolong doakan madrasah kami. Madrasah kami 2 di Selangor, 1 di Kampung Gemuruh. Kalau tuan-tuan pergi ke bandar ataupun lalu ke naik ke Kelantan, tuan-tuan singgah sekejap. Ustaz nak buat apa singgah? Tuan-tuan singgah, tuan-tuan berhenti ziarah, tuan-tuan angkat tangan. Ya Allah, mudahkan urusan madrasah. Tuan-tuan angkat tangan je. Saya nak minta tuan-tuan angkat tangan. Ataupun ustaz, saya tak sempat lah ustaz. Lorak lah ustaz. Nak cepat. Sambil-sambil tuan-tuan lalu, tuan-tuan angkat tangan. Ya Allah, mudahkan urusan madrasah ini. Itu je saya minta. Saya minta doa sahaja. InsyaAllah tuan-tuan. Ustaz, buat apa saya doakan ustaz? Ingat, Nabi pesan kat kita. Doa saudara Islamnya yang lain tanpa pengetahuan saudaranya, doa itu dikembalikan kepadanya. Tuan-tuan angkat tangan. Ya Allah, mudahkan urusannya. Maka Allah kembalikan doa itu kepada kita. Dan janji Nabi, doa yang saudara Islamnya tak tahu, tetapi dia doakan untuk saudaranya, salah satu di antara doa yang mustajab, kata Nabi. InsyaAllah takat ini saja. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kasihani kami, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, istiqamahkan kami pada agamamu dan pada berbuat baik, berbuat taat dan ibadah kepada Engkau, Ya Allah. Ya Allah, segala amal saleh kami, ibadat kami yang sedikit ini, jangan kau tolak, Ya Arhamar Rahimin. Terimalah, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berikan kami kekuatan dan pilih kami, Ya Allah, untuk jadi orang yang saleh. Hidupkan kami sebagai orang saleh, matikan kami sebagai orang saleh. Jadikan selepas kematian kami di kalangan orang-orang saleh, Ya Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah.